Nabi. Dia kalau kita yang dua link ni, dia akan dengar macam redundant lah, bergema kan. Ya. Jadi kita boleh mula sekarang. Alhamdulillah kita dah capai 200 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Syed Zakaria bin Syed Hassan, Pengetua SMK Raja Abdullah. Barisan pentadbir yang dihormati, Penolong kanan pentadbiran Encik Khairi bin Razali, Penolong kanan hal ehwal murid Puan Cik Mah binti Cik Juso, Penolong kanan petang Puan Nazirah binti Razali, guru-guru kanan mata pelajaran, barisan kaunselor, para guru yang dihormati, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur, pembuka bicara. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Kehadiran Tuan kami alukan, semoga majlis tambah berseri. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi ucapan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin kasihnya, pada pagi yang barakah ini, Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Raja Abdullah bersepakat untuk menganjurkan satu program motivasi khususnya untuk murid-murid yang disayangi. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Ustaz Fairuz bin Ghazali untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, sekalian muslimin muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis ilmu di pagi Sayyidil Ayyam yang penuh keberkatan pada pagi ini. Ya Allah, ya Rauf, ya Wadud, sesungguhnya kami berkumpul di pagi ini semata-mata untuk menuntut ilmu. Ya Allah, permudahkanlah segala usaha kami. Ya Allah, Engkau perbaikilah akhlak kami, akhlak anak-anak didik kami.
Ya Allah, Engkau hiasi kami dengan akhlak yang baik dan terpuji. Hindarilah kami dari segala sifat keji. Ya Allah, hindarilah kami dari segala sifat lalai yang merugikan dan bimbinglah kami ke jalan kebenaran. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan, lantas bersegera melakukan kebaikan. Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan, lantas bersegera menghindarkan diri dari keburukan. Ya Allah, Ya Farijal Ham, wa Ya Kashifal Gham. Kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal, mental dan rohani agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang daripadamu. Ya Allah, berkatilah segala usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang terbilang. Sekolah yang disegani dan dihormati sama ada dalam bidang akademik maupun semua bidang yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang sentiasa mentaati segala titah perintah-Mu, meninggalkan segala tegahan larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang sentiasa mencintai baginda, yang sentiasa berselawat kepada baginda, yang sentiasa mengikuti sunnah baginda, yang sentiasa meneruskan perjuangan baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh, salehah, anak yang menjadi penyejuk di mata, penenang di hati buat ibu dan ayah kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami anak yang biadab, anak yang tidak mendengar nasihat ibu dan ayah. Ya Allah, jadikanlah kami para pelajar yang cinta ilmu pengetahuan, yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, hindarilah kami daripada segala wabak, segala penyakit, segala keburukan dan kejahatan, khususnya wabak yang melanda negara dan dunia kini, khususnya COVID-19. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala keburukan tersebut. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman para guru dan rakan-rakan sekalian, program kita yang diadakan secara maya pada pagi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar walaupun secara dalam talian agar PDPR yang dijalankan oleh pihak sekolah disambut dengan baik oleh murid-murid. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Syed Zakaria bin Syed Hassan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan seterusnya membingkiskan kata-kata semangat buat anak-anak RAKL. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Encik Khairi Razali, Guru Penerangan Pentadbiran, Puan Cik Emah binti Cik Yusof, Guru Penerangan Haiwan Murid, Puan Nazirah, Guru Penerangan Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran, terusnya kepada rakan-rakan guru yang menyertai pertemuan kita pada pagi ini, dan seterusnya
kepada anak-anak, putera-putera, puteri-puteri Raja Abdullah yang dikasihi sekalian. Saya ucapkan kepada anda semua ucapan yang diucapkan oleh ahli-ahli syurga, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kerana diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita sama-sama dapat bersama dalam pertemuan maya kita pada pagi ini. Saya difahamkan jumlah kehadiran melebihi 250. Syabas dan tahniah. Syabas dan tahniah kepada semua murid-murid, anak-anak putera-puteri Raja Abdullah yang bersama-sama kita pada pagi ini. Okey, satu tepukan kepada diri kita semua. Dan pada kesempatan ini juga, saya ucapkan syabas dan tahniah khususnya kepada Panitia Pendidikan Islam dan juga unit bimbingan dan kaunseling di bawah pimpinan Encik Saha Jaldin, ya, yang telah mewawarkan, yang telah menganjurkan bersama-sama untuk kita melaksanakan majlis ini supaya ianya sedikit sebanyak insya-Allah akan memberikan suntikan, akan memberikan satu suntikan keupayaan kepada kita semua untuk kita terus bergerak walaupun pada masa ini kita masih lagi di dalam suasana mengharungi pandemik COVID-19. Melihat kepada tajuk apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu memerdekakan minda PDPR sejahtera. Betul lah yang sebenarnya di zaman PDP ini yang paling penting ialah usaha kita untuk memerdekakan minda kita dari rasa terbelenggu, dari rasa terkongkong dan sebagainya. Untuk memerdekakan minda kita itu, tip yang pertama yang perlu kita ambil dan perlu kita rasai ialah iaitu kita merasa bersyukur dapat hidup di bumi Malaysia ini. Kita bersyukur dapat hidup di bumi Malaysia ini yang penuh dengan kenikmatan. Kalau saya nak sebutkan, ya, kesensaraan remaja-remaja di usia kamu. Kalau kita melihat kepada mereka yang berada di Palestin, kalau paginya mereka keluar untuk pergi ke sekolah, bila tengah harinya, bila balik ke rumah, rumah belum tentu ada. Kalau mereka berhajat, penduduk berhajat untuk pergi sembahyang, bersolat Jumaat ke masjid, belum tentu masjid itu ada. Begitulah juga halnya di Afghanistan. Di bumi di mana umat Islam walaupun dalam bilangan yang ramai tapi terpinggir dan ada hak mereka yang tidak dapat dinikmati. Dan kita di Malaysia ini bersyukur, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat, terlalu banyak kemudahan yang kita dapat. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah kepada kamu, la tuhsuha, kamu tidak akan terhitung. Kita nak menghitung nikmat ini, kita jangan lihat kepada orang yang lebih daripada kita. Kalau lebih daripada kita, sentiasa tak cukup. Tapi kita melihat kepada orang yang kurang daripada kita. Dan kita merasakan bahawa kita dapat satu nikmat yang amat besar. Sekarang ini, di zaman pandemik ini, nikmat kesihatan. Anda boleh bangun, boleh berdiri bersama-sama dengan kami pada pagi ini adalah atas nikmat kesihatan. Kita bangun, tengok mak kita, tengok ayah kita sihat. Mak, ayah bangun tengok anaknya sihat. Satu nikmat. Pada masa ini, kita amat gusar sekiranya nikmat kesihatan ini Allah cabut daripada keluarga kita, daripada kehidupan kita, daripada masyarakat kita, daripada sahabat-sahabat kita. Dan dengan nikmat kesihatan ini, maka satu yang Allah anugerahkan ialah di mana anak-anak, ibu bapa dapat sama-sama doa dan mendoakan. Kalau ibu bapa, kalau ayah sebagai imam, setelah usainya solat, usainya sembahyang, Rabbana
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita, ayah kita mendoakan kita. Kesempatan ayah kita mendoakan kita agar kita ini menjadi anak-anak yang menyejukkan mata memandang. Dan seterusnya, bila sejuk mata memandang, segi akhlaknya, segi tingkah lakunya, dari segi tutur katanya, tidak perlu jeritan-jeritan awal pagi, bangun, PDPR nak bermula, tak perlu. Sebab apa? Sebab doa ayah pada malam tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jiwa yang anak-anak yang ada di depannya dapat menenangkan hati-hati mereka. Dan pada masa itu juga Allah beri kepada kita, kepada kamu semua murid-murid, ya, yang 200 lebih ini, 250 ini, Allah beri kepada kamu kesempatan kamu untuk mendoakan Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Semua orang hafal doa ni, dan kesempatan kamu untuk menyebutkan, untuk menuturkan pada masa ini, kesempatan ini. Kenapa? Kerana kamu adalah orang yang sihat. Jadi kita bersyukur. Pertama, Allah kurniakan kesihatan kepada kita. Ya, okay. Dan bila kita sihat, ada ruang untuk kita sama-sama doa, mendoakan antara satu sama lain. Jadi pada suasana hidup pada masa ini, kadang-kadang mungkin di antara murid-murid ramai rasa yang tertekan, tidak dapat ke sekolah, kadang-kadang belajar tak faham dan sebagainya. Tapi percayalah, Allah tidak menurunkan sesuatu itu kecuali kamu mampu menghadapinya. Kamu mampu menggalasnya, kamu mampu mengharunginya. Percayalah. Sebab Allah tidak akan persia-siakan kamu. Orang cakap ulat dalam batu pun boleh makan. Ya? Burung yang keluar pagi daripada sarangnya, dia tak tahu, tapi Allah adakan rezeki untuknya. Ayah kamu keluar pagi, cari rezeki, pergi ke pasar dan sebagainya. Allah dah janjikan rezeki untuk kamu melalui ayah kamu yang bawa balik kepada kamu. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah kamu ada keluarga, kamu ada ayah, dan doakanlah kebaikan ayah dan ibu bapa kita agar mereka ini, ya, seterusnya mendapat keredaan Allah SWT. Jadi saya melihat rupa-rupanya pandemik ini adalah merupakan ruang janji Allah untuk memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama dengan keluarga. Rupa-rupanya selama ini kita lebih banyak, kita bukan semua, banyak kita yang alpa dengan urusan dunia, yang alpa dengan kehidupan, ada benda titik bengit berkaitan keluarga yang kita tinggalkan. Anak-anak kita tak cek maghribnya semayang atau tidak. Anak-anak kita tak cek seawal paginya kalau di sekolah, dia pergi sekolah ataupun tidak. Sekarang anak kita bersama-sama dengan kita. Kamu semua bersama-sama dengan keluarga kamu. Bersama dengan mak, bersama dengan ayah. Dan mak, ayah boleh cek kamu semua. Sama ada kamu bangun untuk belajar atau sebagainya. Bangun di waktu petang, solat dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Okay? Jadi dalam keadaan kesukaran ini, saya menyeru kita semua, satu benda saya nak minta tolong, iaitu mari kita bersama-sama melihat apa yang kita lalui ini dengan pandangan mata hati. Kita lihat dengan pandangan mata hati untuk kita mendekarkan jiwa kita. Kalau tidak, nanti kita rasa susah. Ya? Kita rasa ada masalah. Yang tak ada masalah, orang dah meninggal je. Tak ada masalah, dia tak fikir. Kita yang fikir pasal dia. Tapi selagi mana kita hidup, kita memang ada masalah dan kita kena fikir untuk menguruskan masalah-masalah kita. Ya? Jadi dengan pandangan mata hati, sebenarnya kamu akan melihat kebaikan apa yang kamu lalui. Kamu akan dapat melihat kebaikan apa yang kamu lalui. Contohnya, out of blue, tak pernah kita terfikirkan PDPR, belajar secara maya. Tak pernah. Tak pernah sepincing pun, tak pernah kita terfikir pun 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, PDPR menjadi keutamaan. But nowadays,
Inilah kehidupan kita. Inilah ruang kita untuk menuntut ilmu. Jadi untuk itu kita kena persiapkan. Nak persiapkan ini, itu saya sebutkan tadi, kita mesti menyediakan, ya, melihat perkara yang kita lalui itu dengan pandangan mata hati. Kita buka minda kita. We have to. Kita kena. Bukan kita saja, malah orang lain semua kena. Orang lain dah tak melihat ke belakang dan kita tidak boleh melihat ke belakang pada masa ini dan kita kena terus ke hadapan. Ya. Dalam PDPR ni, kadang-kadang saya nak sebutkan satu kepada murid-murid semua, kadang-kadang murid-murid rasa kurang selesa. Apabila ada di antara guru-guru yang WhatsApp, guru-guru yang buat sapaan WhatsApp kepada kita. Nadia, kenapa tak masuk kelas? Nadia, assignment dah hantar ke belum? Ya. Kamu rasa kenapa? Kenapa guru bertindak macam tu? Adam, kenapa guru bertindak macam tu? Bagi siapa kamu? Bagi WhatsApp kamu. Sebab dalam hati guru itu ada pandangan mata hati dia, murid aku ini dia ada potensi untuk maju. Aku tidak akan biarkannya. Aku tidak alpakannya dengan membuat perkara-perkara yang tak berfaedah. Ini hati guru. Ini hati guru. Ini hati guru. Hatinya yang jernih melihat muridnya, setiap muridnya ada potensi, ada keupayaan. Dan kami tidak akan biarkan anda semua. Saya nak cerita juga di sini, ada satu tidaklah cerita yang sebagai tak sehebat mana. Cuma sekadar guru ini melihat kita ada upaya. Guru ada melihat kita ada upaya, sebab itu guru rangsang kita, jemput kita, alert kita, suruh masuk PDPR. Sebab cikgu lihat kamu ada upaya. Jadi kamu jangan terasa hati, jangan marah cikgu. Sepatutnya bersyukur kerana guru cuba untuk memimpin kamu. Saya ada seorang cikgu di masa sekolah rendah. Ya, cikgu sekolah rendah. Ya. Kata darjah 4, darjah 5 mengajar saya. Ya. Dan kalau ada masa free tu kadang-kadang Said, mari sini, picit belakang cikgu. Dia pergi, saya picit. Saya picit belakang cikgu. Ya. Yalah, kami sekolah luar bandar, tak ada kegiatan co-curriculum. Itulah co-curriculumnya. Ya. Tapi rupa-rupanya khidmat kita kepada guru itu, guru yang sentiasa mendoakan kita. Sampailah saya di usia 47 tahun dan cikgu tu dah pencen. Kalau saya berasal daripada Pahang, cikgu tu duduk di negeri Kelantan. Negeri Kelantan, Kota Baru Kelantan. Bila pergi ke sana, Allah izinkan saya berjumpa dengan isterinya dan isterinya sebut, Said, Cikgu Suh kirim salam. Cikgu Suh, saya kata, Cikgu Suh bin Cik Lah. Ya. Subhanallah. Cikgu saya, guru yang berdidik saya, Allah pertemukan di usia yang lanjut. Saya pun dah nak pencin. Jadi sebab hati guru tadi, doa guru kepada kita. Jadi anak-anak, sapaan guru kepada kamu dalam PDPR melalui WhatsApp, tandanya guru sayang kamu. Guru melihat kamu ada potensi. Dan malanglah. Ya, rugilah kalau kita tak masuk PDPR. Cikgu tak tanya pun kita. Cikgu tak WhatsApp pun kita. Ya? Sebab mungkin cikgu dah WhatsApp, cikgu dah nak tolong, tapi kita tak tahu, tak tahu dan terus tak tahu. Akhirnya cikgu kata, daripada saya sakit hati melihatkan kamu yang macam ni, baik lihat kepada murid-murid yang ada nak belajar. Jadi murid-murid, sapaan guru kepada kamu itu kerana apa? Kerana jernihnya hati guru, ya, yang melihat kamu boleh diupayakan. Jadi saya mengharapkan kepada semua murid-murid, hargailah dan hargailah guru kamu yang sentiasa memikirkan untuk kemajuan diri anda semua. Ya. Jadi saya mengharapkan, saya positifkan diri kita. Saya positifkan diri kamu bahawa melihat PDPR ini bukan sesuatu yang membebankan, bukan hanya kita, malah seluruh orang sekarang, seluruh masyarakat, seluruh murid, semua pelajar melalui PDPR. Jadi positifkan diri kamu. Jadi atas hasil itulah, ya, penelitian pendidikan Islam
bersama UBDK memikirkan macam mana kita nak bawa, kita nak buka minda murid-murid kita melihat kita sediakan platform, kita sediakan ruang ya untuk murid sama-sama dapat bersaing dengan orang lain. Saya sebutkan dalam pertemuan, banyak pertemuan, kami para guru tidak akan membiarkan murid-murid semua terkapai-kapai, terabai-abai, tidak dapat melaksanakan PDPR. Kami tetap akan cari. Sebab apa? Sebab itulah janji kami. Itulah janji kami para guru. Kerana apa? Kerana dalam kehidupan kamu ada rezeki kami. Dalam kehidupan kamu ada rezeki kami. Kami nak minta halalkan. Oleh kerana itu, kami WhatsApp kamu, kami tegur kamu, kami dorong kamu, kami bersama-sama kamu untuk kita melalui PDPR ini. Jadi, saya pendekkan saja. Ya, kita dah positif. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang kita nak melalui PDPR? Ya, yang lebih lanjut akan diterangkan oleh kaunselor kita, Cik Saha. Cuma saya nak titipkan ada 2-3 perkara. Yang pertamanya, kalau kita nak positif ke hadapan, pertama tanam satu frame dalam pemikiran kamu. Atau buat satu signboard dalam rumah kamu, dalam bilik kamu. Ya? Aku mahu berubah. Frame kan? Dalam pemikiran, dalam kehidupan, tengok pada meja-meja kamu. Aku mahu berubah. Okey? Aku mahu berubah. Bila aku mahu berubah, but sometimes bila kita nak berubah, banyak benda yang menghalang kita. Banyak sangat. Kawan WhatsApp, nyet, WhatsApp masuk. Kita pun tengok Insta. Nak tidur, Insta dulu, layan Insta kan. Jadi orang kata dia punya banyak halangan. Jadi untuk itu kita kena lawan, kita kena kuatkan tekad. Kuatkan tekad. Ya. Kalau kamu tak lawan, kamu tak kuat tekad kamu akan hanyut dalam dunia Insta dan sebagainya. Ya, tu ya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk kita berubah ini, ya, kita jangan ubah orang lain. Nadia tak pergi, aku pun tak pergi. No. Mulakan daripada diri kamu. Ya, Adam Danish, Adam Husairi, kawan Nadia. Ya, tak tahu ya. Adeline, ya. Jangan tunggu kawan. Mulakan diri kamu. Mulakan pada diri kamu. Positifkan diri kamu. Aku boleh. Aku akan hadir. Aku akan bangun. Aku akan buat. Dan tidak bertangguh. Bukan besok, bukan lusa, but now, sekarang. Ya. Tidak bagi alasan. Alasan ni banyak orang boleh bagi. Kita jangan bagi alasan. Kita usahakan. Kalau ada masalah, kaunselor kita ada. Kita akan bimbing, kita akan tolong. Ya. Dan satu benda saya minta untuk PDPR ini, tolonglah murid-murid semua bangun awal. Bangun awal sembahyang subuh, doa kepada mak, doa kepada ayah, doa kepada diri kamu, doa kepada cikgu. Kamu bila kamu berdoa tu, pagi-pagi berdoa itu dah dapat pahala. Allah sebutkan itu kebaikan. Bila kamu sebut kebaikan untuk mak, kebaikan untuk ayah, kebaikan untuk guru, kebaikan untuk diri kamu, kebaikan untuk kawan-kawan kamu, itu pahala. Kamu sebut kebaikan, kamu doa kebaikan kepada orang yang orang tu tak tahu, itu pahalanya besar. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Ya? Jadi kita rebut peluang itu. Kita rebut kesempatan itu. Kita positifkan diri kita, ya, untuk berjaya. Untuk memajukan diri kita. Untuk merdekakan diri kita dan sebagainya. Okay, dan yang akhir sekali saya nak ingatkan, perubahan yang kamu nak tanam ini, ya, yang positif tadi, yang nak berubah tadi, yang nak buat sekarang tadi, ianya adalah merupakan satu proses. Mana benda tu berpanjangan. Bukan maksud kamu buat sekarang, besok akan dapat. No. Buat sekarang, besok, lusa, lepas tu seminggu, sebulan, berbulan-bulan, barulah kamu dapat hasilnya, insya-Allah. Dan Allah tidak akan persia-siakan. Kalau dia tak bagi banyak, dia bagi sikit. Kalau dia tak bagi masa itu, dia akan bagi pada masa depan.
Jadi itu janji Allah. Kenapa? Kamu membuat kebaikan. Berbuat kebaikan untuk diri kamu, berbuat kebaikan kepada mak kamu. Jangan kamu remukkan. Jangan kamu remukkan jiwa, hati mak kita dengan perangai kita, dengan sikap kita. Siramilah air mata kegembiraan dalam kehidupan kedua ibu bapa kita. Saya yakin dan percaya anda semua mampu melakukannya. Jadi insya-Allah kita akan kupas tajuk ini, kita akan kupas keadaan ini. Jadi saya melihat bahawa Encik Saha yang akan bersama-sama, Cikgu Saha yang akan bersama-sama dengan anda semua akan membawa anda kepada satu pemikiran yang positif all the time. Macam mana kita nak memajukan diri kita. Jadi di akhirnya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang terlibat. Terima kasih kepada Panitia Pendidikan Islam. Terima kasih kepada UBDK. Terima kasih kepada guru-guru penolong kanan dan guru kanan mata pelajaran yang banyak membantu dalam menjayakan apa yang kita nak laksanakan pada pagi ini. Dan tahniah dan syabas. Teruskan kepada lebih daripada 250 murid ini. Tahniah dan syabas. Anda terbaik. Saya doakan anda yang terbaik, insya-Allah. Anda lah yang akan mengubah, menjadikan Raja Abdullah Kuala Lumpur sebagai sekolah yang terbaik. Sekolah yang berupaya bangun maju ke hadapan pada masa hadapan. Dan yang paling gembira adalah Cikgu C, sebab dia alumni Raja Abdullah Kuala Lumpur. See kan? Ya, jadi sebenarnya hati kami semua guru-guru cinta kepada kamu. Sebab itulah bila ada satu sikit saja insiden, sikit saja kedukaan yang kamu lalui, kami juga melalui dan kami akan usahakan untuk membantu kamu. Jadi saya mengharapkan kepada semua kita sekarang ini mari kita bantu antara satu sama lain untuk melihat kecemerlangan diri kita, kecemerlangan sekolah kita dan kecemerlangan rakan-rakan kita. Jadi saya pada kesempatan ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bersama-sama kita pada pagi ini, khususnya kepada semua murid-murid yang 250 ini kerana dapat bersama-sama dengan panitia dan juga unit bimbingan dan kaunseling dalam program ceramah motivasi kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan yang penuh motivasi dan berinspirasi tadi. Diharap para pelajar dapat mengutip mutiara kata yang telah disampaikan oleh Tuan Pengetua sebentar tadi. Semoga kita dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, SMK Raja Abdullah sangat berbesar hati dikurniakan seorang kaunselor tidak jauh hebatnya. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Di sini saya akan membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Sahar bin Jaldin. Beliau dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur. Beliau mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Koperasi Polis Fasa 2. Kemudian, menyambung pelajaran di Sekolah Menengah SMK Raja Ali. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran tinggi Diploma Pembangunan Manusia di UPM. Beliau menerima ijazah Pembangunan Manusia juga di UPM. Seterusnya, menyambung Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah di PLI dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Penceramah kita pada hari ini mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang perguruan. Sekolah pertama beliau adalah di SMK Pitas, Sabah. Kemudian, beliau mengajar di SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Seterusnya, ke Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Semakel. Selanjutnya ke Sekolah Menengah Tiara Permai dan akhirnya sehingga kini beliau berkhidmat di SMK Raja Abdullah Kuala Lumpur. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan tunduk hormatnya mempersilakan Encik Sahar bin Jaldin bagi memulakan ceramah beliau yang bertajuk Merdekakan Minda PDPR Sejahtera. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya
dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini dalam platform di bawah anjuran unit Panitia Agama Islam dan unit bimbingan dan kaunseling. So terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati, yang berusaha, Tuan Pengetua, Tuan Syed Zakaria, barisan penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, barisan guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. So pada pagi ini, saya diminta untuk berkongsi bersama dengan anda berkaitan tajuk yang sangat-sangat penting. Walau bagaimanapun tadi dah banyak sebenarnya dah disentuh oleh Tuan Syed berkaitan dengan tajuk kita. Alright. Boleh dengar semua okey? So okey, alhamdulillah sihat semua. Dengar alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Boleh okey. Jadi pada pagi ini kita punya tajuk adalah okey, kita nak share sikit. Saya akan buat perkongsian slide. Alright. So tajuk kita pada pagi ini adalah Merdekakan Minda PDPR Sejahtera. So kalau kita tengok dia sangat bersesuaian dengan tema kemerdekaan yang telah pun kita lalui pada 31 Ogos yang lepas. Walau bagaimanapun kita akan menghampiri pula dari segi Hari Penubuhan Malaysia. Alright. So jadi apa yang kita boleh kongsikan tadi telah pun diperkenalkan panjang lebar oleh pengacara kita sedikit berkaitan dengan pengalaman saya dalam pendidikan dan juga dalam keguruan. Okay, so kita boleh skip bab tu. Jadi suka untuk diingatkan, okay, so jadi unit bimbingan dan kaunseling sentiasa sedia untuk membantu anda dalam apa jua keadaan. Cuma macam mana yang sebelum-sebelum ni saya pernah bagi tahu kepada murid-murid sekalian bahawa kami bukanlah ahli nujum. Kami tak tahu apakah keperluan anda. Kalau anda tidak menyatakan kepada kami, tidak menyatakan kepada guru-guru maupun pentadbir apakah keperluan-keperluan yang ingin anda bantuan yang ingin anda perlukan. Alright, jadi kalau ada rasa ada keperluan-keperluan untuk berhubung, so terus sahaja boleh private message kami sama ada WhatsApp ataupun Telegram dan juga boleh juga melalui guru-guru kelas ataupun guru-guru mata pelajaran. Okey. Jadi ini antara perkhidmatan kami lah kepada anda semua. So nak pastikan bahawa anda tidak merasakan diri anda keseorangan dalam apa jua keadaan sebagaimana yang telah diterangkan oleh pengetua kita tadi. Kita tak nak guru-guru sekolah tidak mahu untuk meletakkan anda merasa bahawa anda keseorangan dalam permasalahan yang dihadapi. Alright? Okey, so jadi untuk pagi ni kita ada dua pilihan. Sama ada untuk kembali tidur, melanjutkan mimpi ataupun untuk bangun daripada tidur bagi mewujudkan mimpi kita menjadi satu kenyataan. Alright. So alhamdulillah pada pagi ini jumlah penyertaan sangat menggalakkan. Alright. Jadi kita harap dapat teruskan bersama sehingga di akhir perkongsian kita pada pagi ini. Alright. Okay. Jadi boleh tak nampak apakah nombor ini? Yo, boleh type dekat mesej. Apakah nombornya? Okey, ada yang tulis dash. Okey, laju responnya bagus. Alright. Okey, so maknanya ramai yang bersama kita bukannya hanya dia online saja, tetapi dia bukan hanya menghadap
Dia bukannya tidur tetapi dia menghadap, mendengar dan bersama-sama secara rohnya, fizikalnya, mindanya dan hatinya. Alright, terima kasih semua. Okey. Oh, Cikgu Syamil pun respon okey, thank you. Saja nak tengok respon supaya tidak terbabas. Okey. So, bila kita membicarakan topik merdekakan minda PDPR sejahtera, okey, so kita kena tengok balik apakah definisi dia. Bila cikgu ni dia tak lari dari segi untuk menjelaskan berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. So merdeka, apakah maksud merdeka mengikut Kamus Dewan Bahasa Melayu? Merdeka bermakna bebas. Okey, itu antara isi penting yang sangat mudah untuk difahami. Bebas, berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Alright. So itu adalah yang kita nak fahamkan dari segi tajuk kita pada pagi ini. Alright. So, bila kita pergi kepada yang kedua, iaitu minda. Boleh tak nanti yang dalam ni tak perlu? Tak apa. Tengah ni. Boleh nampak belakang. Alright, yang kedua adalah berkaitan dengan tajuk yang kedua adalah minda. Minda, apakah yang dimaksudkan dengan minda? Minda iaitu definisi mengikut Kamus Dewan Bahasa Melayu adalah akal fikiran, daya fikir yang disuburkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu adalah definisi minda. Bermakna kalau tidak disuburkan dengan ilmu pengetahuan, mungkin mindanya maknanya tidak subur lah. Okey, tidak terisi dan tidak diupayakan. So itu adalah kerangka skop perbincangan dan perkongsian kita pada hari ini. Alright, dan hari ini yang kita dikumpulkan pada hari yang sangat-sangat barakah. Okey, hari Jumaat yang penuh keberkatan. Jadi mudah-mudahan kita nak hari ini diharap menjadi titik permulaan untuk mengubah perspektif kita, tingkah laku kita, cara gaya kita, terutama dalam menghadapi PDPR yang dikatakan semakin lesu. Alright. So kalau ikutkan pada minggu ini unit bimbingan dan kaunseling sedang menjalankan ujian psikometrik yang melibatkan semua tingkatan. Alright, kecuali tingkatan 2. Okey. Maknanya kita telah pun selesai bersama dengan tingkatan 3, bersama dengan tingkatan 5 dan hari ini petang ni akan bersama dengan murid-murid tingkatan 1 dan minggu naik cuti akan bersama dengan tingkatan 4. Dan sebelum ini kita juga telah menjalankan program Minda Sihat. Okey, daripada hasil murid, jumlah total murid kita 1,260 lebih kurang, 1256 macam tu. Alright, hanya 48% saja yang menyertai untuk melibatkan semua. Alright, begitu juga dengan kalau mengikut tingkatan 3 dan tingkatan 5 semalam dan kemarin, hanya tak sampai pun 50% yang mengikuti PDPR ini. So inilah antara tujuan yang kita nak kumpulkan murid-murid, terutamanya murid-murid Islam, supaya kita ini lebih ke hadapan berbanding dengan yang lain. Sebab apa? Alright. So ingin saya mulakan pada pagi ini, kalau kita pernah melihat okey, sekejap ya. Okey, kalau kita pernah untuk melihat kisah ini, di YouTube, so saya guna kongsikan. Alright. Okay, ini kita hayati, sama-sama kita hayati dari kisah dan lirik lagu ini.
setiap baik-baik kata ni marilah kita hayati, mari kita resapi dekat jiwa kita. Kita pernah berkuasa memayungi dua pertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi dua pertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan Pada kita ini sangat dikenali dengan kejayaan-kejayaan dari segi pelbagai aspek. gemilang generasi yang silam, membawa arus perubahan, keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa mereka berjuang. Adakah kau lupa? Alright. So nanti sambungan dia boleh tengok nantilah sendiri. Lirik lagu Adakah Kau Lupa. So ini berkaitan dengan kisah perjuangan-perjuangan Islam yang sebelum ini, yang mana telah pun mencipta pelbagai sejarah, pelbagai kejayaan yang mana sebelum ini Islam itu dipandang tinggi. Tetapi kalau kita tengok pada hari ini, adakah kita boleh katakan kita membawa watak seorang Islam yang berjaya? Atau kita meletakkan diri kita bahawa bila tu orang akan meletakkan kita, dia ni lah, dia lah yang malas, dia lah yang tak masuk kelas, semua murid Islam. Yang terlibat dengan dadak, murid Islam. Yang terlibat dengan pergaduhan, murid Islam. Yang malas, semua murid Islam. So adakah kita membawa stigma ini? Adakah kita membawa watak yang tidak baik ini, atau adakah kita membawa watak negatif ini? So ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita semak. Kerana sejarahnya bermula dengan Islam itu bermula dalam keadaan dagang, maknanya yang kurang dikenali. Kemudian dengan di bawah pentadbiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabatnya, bersama dengan pejuang-pejuang yang daripada tidak ada apa-apa hingga boleh menjelajah ke seluruh dunia. Hinggalah dapatnya kita nur Islam itu daripada perjuangan mereka ini. Alright, itu yang kita nak tengok. Jadi perjuangan kita sebagai seorang murid bukanlah perlu untuk mengangkat senjata, mengangkat panah untuk berperang dan sebagainya. Peperangan anda, peperangan kita sebagai murid-murid adalah untuk menuntut ilmu. Itulah perjuangan hakiki kita sebagai seorang murid, sebagai seorang yang beragama Islam. Kerana itu, di dalam Islam meletakkan bahawa apabila kita menuntut ilmu, keadaan bagi seorang yang menuntut ilmu itu adalah sekiranya berlaku apa-apa kepadanya, sehingga kalau melibatkan nyawa, mereka itu tergolong dalam golongan mereka yang syahid. Maknanya perjuangannya hampir sama dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang perlu mengangkat pedang, yang perlu merasa bagaimana Nabi ketika di perang Uhud terkena panahan dan sebagainya. Itulah keadaannya. Tetapi kita tidak perlu pun untuk mengangkat senjata. Senjata yang perlu kita angkat adalah pen dan kertas.
So kalau hari ni mungkin teknologi, maknanya kena buka lah, hadaplah laptop, hadaplah handphone, PC dan sebagainya. Alright. So ini yang kita nak tengok. Dan kita kena tahu bahawa sejarah Islam itu sangat-sangat gemilang. So bagaimana kita nak mengembalikan kegemilangan itu. Alright. Okay, so itulah yang tadi dijelaskan dalam lirik bait-bait lirik berkaitan dengan adakah kau lupa. Alright. So adakah kau lupa? Maknanya dalam keadaan dia nak mencapai kejayaan dia, dua rahsia mereka ini. Dua rahsia yang Nabi tinggalkan, dua rahsia yang sahabat-sahabat tinggalkan. Yang pertama adalah keimanan juga ketakwaan. Itulah rahsia kejayaannya. So, jadi bangunlah wahai anak bangsa, kita bina kekuatan jiwa, tempuhi rintangan perjuangan. Mungkin rintangan sebelum ini dia sangat berbeza daripada keadaan sekarang. Sekarang dengan keadaan pandemiknya, COVID-nya, dalam keadaan ramai yang kehilangan mak dan ayah yang kehilangan pekerjaannya, dalam keadaan kita tidak boleh pergi ke mana-mana, di kuarantin, kita di lockdown dan sebagainya. So itulah rintangannya. Dan apa yang telah Tuan Syed maklumkan tadi, Tuan Pengetua maklumkan tadi, Tuhan tidak akan bagi sesuatu beban, melainkan kita ini mampu untuk menanganinya. Alright? So itulah hebatnya Tuhan penciptaan yang menciptakan kita. Alright? So kalau kita tengok dalam surah Al-Mujadilah ayat maknanya surah 58 ayat 11, maknanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. So kita kena faham bahawa menuntut ilmu ini bukan sebab mak dan ayah kita, bukan kerana guru kelas kita, bukan kerana guru mata pelajaran kita, bukan kerana pengetua, bukan, tetapi inilah perintah daripada Tuhan, iaitu untuk menuntut ilmu supaya kita dinaikkan beberapa darjat berbanding dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Bayangkan hari ini ilmu berada di mana-mana. Kalau kita klik je YouTube, apa kita nak kita boleh cari. Kalau dulu kita kena pergi tempat tu, kadang-kadang kita kena bayar, kadang-kadang kita tak boleh untuk adakan masa. Tetapi sekarang ni Tuhan dalam keadaan susah ada mudahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tuhan ulang ayat itu sebanyak 2 kali. Tiap-tiap yang sukar itu Tuhan kata ada mudahnya. So, sekarang ni pilihan terletak pada kita yang telah diciptakan sebaik-baik kejadian. Alright? Sebab tu ilmu ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Sebab tu Tuan Syed juga, tadi Tuan Pengetua juga telah pesan berkaitan dengan bangun awal. Islam mengajar kita untuk pengurusan masa yang terbaik sekali. Alright? Bukan pengurusan masa dalam kem motivasi, bukan pengurusan masa berkaitan dengan jadual waktu, tidak. Allah telah aturkan kepada kita berkaitan dengan pengurusan waktu apabila Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW 5 waktu sehari semalam. Belum tambah lagi dengan solat-solat sunat. Alright? So bagaimanakah kita menguruskan waktu kita bersama dengan Tuhan kita? Itu persoalan yang lebih utama. Dalam kita nak menceritakan kita mendepani dan mencapai kegemilangan di dunia, kita tidak lari daripada menceritakan bagaimana persediaan kita juga dalam melaksanakan tuntutan yang telah Tuhan aturkan, tentukan, wajibkan kepada kita. Alright? Kalau maknanya, kalau kita masih lagi ada problem berkaitan dengan pengurusan jadual solat kita, maka kemungkinan besar pengurusan jadual lain pun akan menghadapi masalah. So ini kita kena tengok. Okay? So ini bukan benda yang kadang-kadang kita cerita memang santai, tetapi dia bila kita cerita tentang perkara wajib, bila kita cerita tentang hukum, dia menjadi sangat penting buat kita semua. Alright? Jadi apa yang penting? Apa yang penting adalah kita melakukan perubahan. Sebab Tuhan dan Allah berpesan kepada kita bahawa sehingga
nyawa tu tak sampai pada urat halqum. Bila kau bertaubat, selagi itu kau bertaubat, maka Allah akan terima pengampunan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. So yang penting bukannya kita tahu kita salah lepas tu kita tak buat apa-apa. Tetapi yang lebih penting yang Tuhan lagi suka adalah apabila kita bersalah, maka kita akui kesalahan kita dan kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So nanti akan ada soalan. Okay. Cikgu, macam mana taubat ni? Saya tak reti solat sunat taubat dan sebagainya. Taubat yang paling mudah Tuhan turunkan kepada kita adalah istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terimalah keampunan ya Allah. Alright, itulah paling mudah sekali. Alright, untuk advance kena jumpa ustaz dengan ustazah lah. Alright. So jadi bila kita nak tengok, kalau kita tengok ramai daripada manusia, ramai daripada kita sangat-sangat menjaga dan mengejar harta. Tetapi kita selalu terlupa bahawa ilmu itu lebih baik daripada harta. Kerana apa? Ilmu akan menjaga kita. Namun kita yang menjaga harta. Harta berkulangan apabila dibelanjakan. Sebaliknya ilmu bertambah apabila dibelanjakan atau diajarkan. So harap inilah salah satu yang saya nak belanja anda semua berkaitan perkongsian ilmu pada pagi ini. Saya nak belanja duit tak mampu. Jadi apa yang saya ada saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua daripada kita mendapat manfaat. Termasuklah diri saya. Bukan anda saja, termasuklah diri saya. InsyaAllah. Right. So, kenapa biasanya berlaku permasalahan untuk melakukan perubahan? Alright. Sebab kita biasanya akan duduk dalam keadaan zon selesa, rasa selamat dan terkawal. Alright. Manusia ni kita kena tahu apabila kita nak berubah ni murid-murid, manusia memang suka untuk dia nak kurus tapi tanpa diet. Dia suka untuk kenyang tanpa makan. Dia suka nak kaya tanpa kerja. Dia suka kepada perubahan tetapi dia tak nak buat apa-apa. Itu yang menyebabkan apabila kita duduk dalam comfort zone, kita duduk dalam keadaan zon selesa, kita rasa selamat, akhirnya kita tidak meningkatkan diri kita. Alright? Sebab tu kita kena keluar satu langkah. Maknanya inilah yang dalam agama dipanggil hijrah. Hijrah bukanlah bermakna kita hijrah daripada satu tempat ke satu tempat saja, tidak. Tetapi hijrah itu merangkumi pelbagai aspek. Termasuklah hijrah diri dari segi perubahan diri daripada yang tidak baik kepada lebih baik. Daripada lebih baik hari ini kepada lebih baik kepada esok lagi. Dan seterusnya. Alright? So apabila kita masuk kepada step yang kedua, apabila kita telah melangkau kepada zon ketakutan, barulah kita akan memasuki zon pembelajaran. Alright? Sebab tu setiap orang yang nak berubah, dia akan mencari alasan. Alright, dia mudah terkesan dengan pandangan orang lain. Macam mana yang tadi contoh, sebab tu tadi Tuan Syed dah bagi banyak dah tu sebenarnya. Alright, tentang bagaimana murid-murid selalunya nak berubah. Tetapi kerana ikut kawan, orang ni kawan ni tak pergi, tak join, tak masuk, tak online, dia pun ikut sama. So akhirnya dia akan hanyut bersama-sama. Alright, dan apabila berlaku kepada kegagalan, proses kegagalan, apa yang dia akan buat adalah dia akan salahkan orang lain. Dia akan salahkan kawan ni. Dia akan salahkan mak ayah dia. Dia akan salahkan keluarga dia. Dia akan salahkan guru-guru. Dia akan salahkan sekolah. Dan dia akan salahkan semua orang. Sebab untuk menutup kelemahan diri dia. Alright? Jadi harap yang dalam ni bukanlah berada dalam zon ni. Semua sedang berada dalam zon pembelajaran. Sebab tu ramai yang ikut serta pada pagi ini. InsyaAllah. Alright, so dalam zon kehidupan yang seterusnya adalah zon pertumbuhan. Apabila kita melalui proses dan fasa ini, barulah kita akan ada pertumbuhan dari segi
pemikirannya, dari segi tingkah lakunya, dari segi pemikirannya, mindanya dan sebagainya. Sebagaimana tajuk kita pada hari ini. Alright, merdekakan minda. Alright, jadi kena yakin diri, kena tentukan, kena ada matlamat, kena ada objektif, kena ada tujuan hidup dan perlu untuk mencapai impian. Sebab tu dalam Islam Allah telah pun memberikan kepada kita tujuan dan matlamat hidup yang sebenarnya. Iaitu sebenarnya dunia ini adalah persinggahan. Telah pun dijelaskan. Yang akan kekal, yang akan abadi adalah kehidupan selepas mati. Walau bagaimanapun ramai daripada kita memang takut untuk kematian kerana kita merasakan kematian itu adalah pengakhiran. Sebagaimana mereka yang beragama bukan daripada agama Islam. Sedangkan dalam agama Islam telah pun diberitahu dalam banyak surah, dalam banyak ayat yang mengatakan bahawa kehidupan selepas mati itu lebih pasti sebagaimana yang telah engkau melihat, apa yang kau lihat, apa yang kau rasa, sesungguhnya itu lebih pasti. Jadi adakah bermakna kita biar je lah, kita tak payah buat apa-apa dalam hidup kita, kita tunggu je mati? Tak. Apa yang kita buat dalam masa hidup inilah yang akan membawa kepada bekalan kita kepada menuju Tuhan selepas kita mati. Macam mana kalau kita tak belajar, kita tidak tahu hukum-hukum fardu ain, kita tidak tahu membaca, kita tidak tahu mengeja, kita ketinggalan berbanding orang lain. Alright, menyebabkan kita akan terbantut dari segi proses persediaan untuk menghadapi kematian. Sebab hari ini kita tidak boleh lagi kata bahawa yang muda itu akan mati kemudian, yang tua akan mati segera, yang akan mati sekarang. Tidak. Sekarang ni dagilah tak boleh kita kata begitu. Alright. Dalam pengalaman saya dalam menguruskan jenazah COVID-19 dalam tempoh 2 bulan sebelum ni bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam, macam-macam kes telah pun kita uruskan. Jadi ada yang muda, ada yang bayi, ada yang tua, semuanya ada kategori-kategori yang ada untuk jenazah Islam. Alright? So jadi ini kita kena faham. Alright? Untuk kenapa kita berprogram, kita bersama-sama pada pagi ini adalah untuk menstrukturkan semula kehidupan kita dari segi penjadualannya, dari segi matlamatnya, dari segi objektifnya dan dari segi tujuan hidup dalam mencapai impian kita. Alright, kita kena ada pengstrukturan semula supaya dalam langkahan kita selepas ini, apabila kita dalam cuti ni, naik cuti, kita akan ada perubahan dari segi tingkah laku, dari segi matlamat hidup, dari segi keyakinan diri dan objektif untuk mencapai impian kita. Alright? Boleh? Boleh ke? Dengar Alhamdulillah. Takut saya seorang-seorang je. Oh, Kishore pun ada Alright. Okay, so kalau kita tengok ada sejenis perangkap yang dikenali sebagai zon selesa. Jangan asyik berada dalam zon selesa dalam usia muda. Sebab bila masuk zon itu memang senang. Tapi masa nak keluar sangat susah. Kita mempunyai pilihan untuk membuat keputusan. Sama ada kita tahu, kita ada dalam grup guru kelas. Kita ada macam-macam grup. Kita terima berbagai-bagai maklumat. Tetapi kita yang akan menentukan, kita yang akan membuat pilihan sama ada untuk ikut serta ataupun tidak. Sebagaimana pagi ni kan, kalau ikutkan walaupun jumlah kita dah bagus, hampir 300, tapi sebenarnya jumlah total kita adalah 600 orang. Mana lagi pejuang-pejuang Islam yang lain 300 orang tu? Alright, kalau kita tengok maknanya perjuangan-perjuangan yang sebelum daripada kita ni lagilah perlu berperang, angkat senjata dalam keadaan puasa, panasnya, dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Alright, hari ini perjuangan kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar adalah untuk menuntut ilmu. Sebab tu tanyalah kebanyakan ibu bapa, dia akan cakap, dah tak payah pun tolong ni, tak payah pun pergi kerja, belajar dulu. Nanti bila dah sampai masanya barulah kerja, barulah bantu keluarga. So inilah sindrom-sindrom
Okey, sikap-sikap yang perlu untuk kita tengok dan perbaiki. Alright. Jadi seterusnya saya nak bawa kepada bila kita cerita tentang remaja, bila kita cerita tentang usia muda, kita tidak lari melihat perlu untuk melihat kepada tokoh-tokoh Islam yang mana yang perlu untuk kita jadikan model, yang perlu kita angkat untuk menjadi ikon. Kerana kadang-kadang kita meletakkan ikon, kita meletakkan role model kita di tempat pada orang yang salah. Akhirnya kita punya sikap, kita punya perlakuan, kita punya tindakan hampir sama dengan mereka. Apatah lagi kalau kita meletakkan artis, artis luar negara yang tidak tahu agamanya dari segi perwatakannya, dari segi pemakaiannya, akhirnya menyebabkan itulah yang akan dalam visual kita nak jadi seperti itu. Dan akhirnya pelan-pelan kita sedang mengikut jejak langkah itu. Kan? Memanglah ada orang yang mengatakan, oh tak payah belajar pun boleh jadi jutawan. Ada yang berpandangan sebegitu. Tetapi cuba kira berapa ramai. Right? Dan kalau semua nak jadi jutawan, nanti siapa yang nak isi ruangan berkaitan dengan perbankan, doktor dan lain-lain lagi. Alright? Jadi itulah dia. Okay. So yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah berkaitan dengan seorang tokoh yang mungkin telah pun anda kenal ataupun anda pernah dengar, iaitu beliau yang dinamakan sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini buku dia. Alright. So ini buku dia, telah pun baca, sangat menarik daripada ini. So mungkin nanti kalau ada ruang boleh tengok juga dekat Google. Dia ada jugalah sinopsis lebih kurang berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Alright, penakluk Constantinople. Constantinople ni tahu tak negara mana? Ataupun nama bandar dia, siapa tahu? Boleh tulis kat chat, boleh juga kalau nak suara seorang-dua orang. Alright, pandai, bijak. Dennis Haikal, tahniah. Suara tu saya tak dengar, tak nampak siapa. Alright, so betul. So dia adalah Istanbul. Alright. Okay, apa yang boleh kita kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang sempat alright, dan yang boleh dalam masa yang singkat ini adalah dia berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, iaitu kota Constantinople akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukinya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335. Alright, kenapa Nabi berkata begini? Kerana satu peristiwa yang berlaku apabila Nabi Muhammad SAW telah pun mengutus surat mengajak kepada keislaman kepada Maharaja Rom. Masa itu adalah kerajaan Byzantium. Alright, apa yang dia buat, Maharaja ni buat? Dia mengoyakkan surat tersebut. Itulah yang sehinggalah terkeluar daripada bicara Nabi itu, sabda dia berkaitan dengan kota ini akan jatuh dan akan dikoyak-koyakkan oleh pejuang Islam. Alright. So pada ketika itu hampir benda ini, hadis ini diceritakan pada 800 tahun sebelum tu. Okay, punyalah nama, itulah dia punya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih pada 27 Rejab 835 Hijrah. Sultan Muhammad Al-Fatih telah pun diangkat menjadi Sultan pada umur 19 tahun. Dan pada ketika itulah dia telah meletakkan satu matlamat bersandarkan kepada hadis yang Nabi Muhammad SAW sampaikan bahawa dia nak jadi orang yang dikatakan dalam hadis itu yang akan menakluki kota Constantinople ataupun yang dipanggil Istanbul sekarang. Alright, dan pada umur maknanya 19, 20, 21. Maknanya 2 tahun kemudian beliau telah mengetuai pasukan tentera untuk menakluki Konstantinopel Istanbul pada 20 Jamadil Awal 857 Hijrah. Selepas 800 tahun hadis itu. Alright, banyaklah.
tentang bagaimana antaranya yang dikisahkan. Maknanya dalam keadaan yang muda, dalam keadaan kesenangan, kalau kita balik kepada konsep zon selesa tadi, adakah patut bagi seorang yang hidup dan dilahirkan dalam dunia raja, anak raja, untuk bersusah payah dengan kehidupan untuk menentang musuh dan sebagainya, sedangkan dia dah boleh dah untuk takbir saja negara yang dia ada itu, tetapi dia tidak memilih untuk zon selesa itu. Alright, dia melangkah kepada zon yang lain. Maknanya kalau kita tengok zon ketakutan, dia melangkah. Alright, dan dia melangkah kepada zon pembelajaran, dia memerlukan kepada 2 tahun. Dan akhirnya zon pertumbuhan itu berlaku dalam kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih. Alright, so jadi marilah kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah kepada beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So dalam proses umur 19 tahun itu pelbagai yang dia isi dalam kehidupan ni, baik dari segi ilmu, baik dari segi ilmu ketenteraan, ilmu kepimpinan dan sebagainya, dalam tempoh yang sangat muda. Dia bukan cerita dia berperang dengan antara daerah ni macam kita bertanding bukan. Ini antara negara. Alright, dan dia bukan bertanding dalam keadaan ada pengadil, ada ni tak. Ini dalam keadaan peperangan. Dan antara kebijaksanaan dia, okey, dan kelebihan dia adalah berkaitan ini yang paling sangat penting untuk kita tengok. Kenapa hadis Nabi tadi menceritakan tentang untuk menakluk Konstantinopel, tetapi sebenarnya Nabi ceritakan adalah penakluknya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baik pasukan. Dari segi mana kebaikan dia, inilah kisahnya, yang mana ketika sebelum memulakan kempen perang, Sultan Muhammad Fatih telah mengumpulkan seluruh tenteranya dalam satu sesi. Sebaik sebelum solat fardu yang akan diimamkan, walaupun dia layak untuk menjadi imam, tetapi dia bertanya kepada dia punya orang bawahan, kepada semua yang ikut serta, kepada 4 soalan. Yang pertama, siapakah, maknanya semua kena berdiri pada ketika itu. Kemudian ditanya pada soalan yang pertama, siapakah di kalangan tuan-tuan yang sejak balignya pernah tertinggal solat fardu walaupun sekali, silakan duduk. Jadi kehebatan kepada pemimpin dan kehebatan kepada pengikut dia adalah semua tentera berdiri tegak tanpa seorang pun duduk. Bayangkan kalau kita tengok diri kita, bukan anda lah, kalau saya pun, maknanya sejak balik rasanya banyak dah tinggal. So maknanya tak layak untuk menjadi bala tentera Sultan Muhammad Fatih kalau dilahirkan pada zaman itu. So bagaimana dengan anda? Cuba cek. Alright. So kalau kita tengok, dan bila semua dah berdiri, so Sultan Muhammad Fatih memberikan kepada soalan yang kedua. Siapakah di kalangan tuan-tuan yang sejak balignya pernah tertinggal solat berjamaah walaupun sekali? Sila duduk. Bayangkan, yang berdiri masih lagi Sultan Muhammad Fatih dan separuh ataupun sebahagian daripada tenteranya. Manakala sebahagiannya dah telah pun duduk. Itu kriteria untuk pemilihan imam dalam pada zaman Sultan Muhammad Fatih menjadi tentera. Alright, dan yang ketiga, soalan yang diberikan, siapakah di kalangan tuan-tuan yang sejak balignya pernah tertinggal solat rawatib walaupun sekali? Silakan duduk. Bayangkan kalau kita tengok dan kita semak diri kita, Masya Allah, jauh ketinggalan. Bukan awak, saya melihat diri saya, maknanya jauh untuk dirinya. So baki je, tapi pada ketika baki je berdiri, maknanya masih lagi ramai lagi bala tentera Sultan Muhammad Fatih yang masih menepati kriteria itu. Sehinggalah kepada soalan yang 4. Siapakah di kalangan tuan-tuan yang sejak balignya pernah tertinggal solat malam walaupun sekali? Silakan duduk.
maka semua tentera yang tadinya masih berdiri tegak pun duduk. Yang berdiri hanyalah terpacak seorang, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Bayangkan anak-anak murid yang sekalian, kalau kita nak bandingkan diri kita dalam keadaan ini, di manakah kedudukan kita? Alright? So mari kita sama-sama, kita bukan nak cari siapa salah, siapa kurang. Kita nak mencari ibrah. Kita nak mencari kebaikan. Alright? Maknanya bagaimana kita nak membuat penambahbaikan. Alright? Iktibar daripada kisah ini. Yang mungkin kalau ada masa nanti boleh tengok sama-sama. So ini adalah antara tokoh-tokoh Islam yang adakah engkau lupa kita pernah berjaya. Ini adalah antaranya. So jadi kita tak cerita pun kejayaan yang besar-besar pun anak-anak murid sekalian. Kita cerita bagaimanakah diri kita apabila berada di rumah. Adakah masih lagi kita melaksanakan sesuatu hanya apabila disuruh. Tidak ada kesedaran sendiri untuk menggerakkan dalam perkara-perkara yang sangat wajib. Ya, kita cerita PDPR penting, tetapi kadang-kadang apabila kita semak, rupa-rupanya kenapa kita gagal. Kenapa kita gagal dalam setiap untuk maintain kehadiran kita. Kadang-kadang bukan kita ada banyak masalah pun. Yang paling sekarang ni tengah menjadi persoalan adalah murid-murid tingkatan 3. Yang sebahagian besarnya telah pun memiliki device, telah pun memiliki bantuan dari segi ICT. Tapi masih ramai lagi yang memiliki bantuan itu tidak masuk pun dalam PDPR. Bayangkan. Puan Cik Ma. Alright, 160. Kalau kira kan sepatutnya, maknanya semua wajib dah tu. Sebab itulah tanggungjawab anda yang telah diberikan. Maknanya pembayar-pembayar cukai, pembayar-pembayar apa pun yang nak menyumbang ni telah pun kongsikan dia punya pendapatan untuk kita. Tapi bagaimana kita menggunakan dan menguruskan perkara itu? Itu kita kena tengok. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak tengok itu, kita kena tengok juga kembali kepada keberkatan. So apabila kita mengambil ibrah dari segi kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, adalah dia balik kepada bagaimana perkara-perkara wajib kita. Maknanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Bagaimana kita dengan Allah SWT. Bayangkan kita ni umat Nabi Muhammad telah pun dikurangkan. Saya ni nak cerita beragama ni kan takut ada pakar-pakar lagi yang dekat tengah dengar ni kan. Okay. Jadi kita bayangkan daripada berapa rukun, berapa waktu yang sepatutnya Nabi Muhammad SAW telah pun tebal muka untuk dapatkan pengurangan demi pengurangan hingga 5 waktu saja. Alright, tapi dalam pemilihan pemimpin sebegini, kisahnya yang telah dicatatkan untuk menakluk Konstantinopel, iaitu Istanbul, dia bukan tengok wajib je, dia melihat juga kepada perkara-perkara sunat. Inilah pembentukan dari segi sikap, sasiah, perkara-perkara wajib dan sunat. Okay? Inilah yang dilakukan. Maknanya Sultan Muhammad Fatih tidak pernah meninggalkan amalan sunat malam juga. Bukannya wajib saja. Right? So, boleh kita kongsikan maknanya untuk peringkat anda, baik juga untuk peringkat kami yang bekerja ini, belajar dan kerja itu penting untuk sumber penghasilan kita. Tetapi solat itu lebih utama kerana bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Maka sesibuk apa pun belajar ataupun bekerja, jangan tinggalkan solat sebab semoga hidupmu lebih berkat. Inilah yang kita nak. Maknanya kejayaan dunia dan akhirat itu berjalan seiringan. Walaupun kena lebihkan kepada akhirat.
Tetapi itulah keseimbangan yang perlu untuk kita capai terlebih dahulu. Yang kita takut dahlah dunia kita tak berjaya, akhirat pun kita ketinggalan dan tercicir. Ini lebih amat merugikan kita. Alright? So kita kena tengok perkara-perkara ini. Percayalah anak-anak bahawa bila dalam bab agama ini, bagi tahulah, cakap je, cikgu saya tak tahu ni, cikgu boleh tolong ajar. Saya percaya ramai daripada guru-guru ini akan sedia untuk membantu. Alright? Yang penting adalah ingin. Okay. So ini kalau kita tengok sedikit, nanti kalau terbayang-bayang kan, ini adalah peta kita masuk dalam sejarah dunia ni. Macam-macam saya ajar ini. Okay. Ini sekarang kita masuk dalam sejarah dunia. Okay, kalau tak pernah tengok, tengoklah sikit kan. So itulah kedudukan Konstantinopel yang mana apabila dia berlaku pecahan dari segi pentadbiran Kristian Katolik dan Kristian Ortodok. Itulah yang berlakunya pemerintahan. So itulah kawasan Byzantium okay, yang ditakluki. Dia berdekatlah dengan negara Asia Barat. Okay, so itulah dia. Okay, jadi untuk itu kita berni sikit boleh meredakan tekanan sikit. Kita tengok sikit kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Alright. Yang saya sempat carilah untuk dikongsikan. Sebab kita punya dalam proses pendidikan, kalau kita cakap je nanti Kang ada yang bosan kan. So kita tengok dari segi visualnya. Okay, antara yang ada. Okay. Ada orang sedekah, ubat dia sedekah. Nabi sebut ia merawat penyakit. InsyaAllah kalau sedekah. Iklan dulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Ini dibebaskan ke Konstantinopel itu. Maka sebaik-baik raja itulah raja, sebaik-baik tentera itulah tentera. So ini adalah latar belakang bagaimana ketika solatnya mereka walaupun dalam peperangan berada dalam keadaan berjamaah. Terapan undangan tiba, bebaskan kota di Roma, tentera Fatih pun datang. Antara taktikal yang paling dikisahkan dalam kisah ini adalah bagaimana pemikiran taktikal Sultan Muhammad Fatih menjadikan kapal yang sepatutnya jalan di lautan tetapi berjalan di daratan. Itulah antara punca kejayaannya. Maknanya dari segi strateginya. 800 tahun penantian, Konstantin Amir ditawan, banji Islam dikibar Hasan, tubuh syahid jiwa dikorban. Itulah si anak muda. Alright, okay, itulah bersedikit je lah masa pun tak ada ni mencemburui kita. Okay. Okay, jadi so marilah kita semak-semak mendapatkan ruh perjuangan orang yang terdahulu daripada kita sebelum ni. Jadi kalau kita memiliki ikon role model yang salah, maka marilah kita membuat pilihan yang betul dan tepat supaya ikon itu akan membantu kita ke arah perubahan yang lebih positif. Alright? Dan tentunya kita tidak lari daripada untuk menjadikan ikon utama kita. Alright? Okay?
Ikon yang utama yang kita perlu ada dalam kiri kita adalah ini. Ini kalau siapa yang pernah pergi, pastinya akan ada perasaan yang sangat rindu untuk kembali ke tempat ini. Siapa tahu apakah kubah ini? Apakah istimewa peristiwa? Apa lokasi ini? Boleh type sikit. Okay, kita tengok respon daripada pendengar-pendengar. Madinah, maybe. Ya, Masjid Nabawi. Alright, tapi apa kaitan dengan kubah hijau ni? Makam Nabi Muhammad SAW. Okey. Imran, Danish. Alright, okay. So betul. So kita ringkaskan. Maka di bawah kubah inilah mempunyainya dua ini, jasad. Marilah kita mengambil keberkatan pada pagi ini untuk melafazkan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejahteralah ke atasmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW dan seluruh ahli keluarganya. Alright, so inilah keadaannya. Dan kalau kita nak tengok, yang sempat saya cari untuk dikongsikan ini adalah lebih kurang bagaimana keadaan di dalam itu. Alright, tapi ini ilustrasi lah. Okay, yang pertama tu, yang paling depan itu adalah makam Nabi Muhammad SAW, diikuti daripada makam Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian daripada makam Umar radhiyallahu anhu. So ini adalah yang paling. Inilah insan kepada permulaan kita. Permulaan lafaz syahadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alright? So inilah dia. Jadi murid-murid, kadang-kadang kita memerlukan sumber motivasi untuk bergerak, untuk membuat penambahbaikan. Kadang-kadang kita tak merasakan mak dan ayah kita sumber motivasi utama lagi. Kadang-kadang kita tak merasakan guru-guru kita sebagai sumber motivasi lagi, sekolah dan sebagainya. Jadi kalau tak nak pun, ambillah ini sumber motivasi utama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana perjuangan insan inilah yang menyebabkan kita berada pada kalimah tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So soalan dia yang biasa orang tanya, kalaulah Nabi akan bertanya kepada kita, apakah yang kita buat dalam hidup kita untuk menaikkan syiar Islam? Apa yang kita akan jawab? Takkan kita nak jawab kelas online pun kita tak masuk, ya Rasulullah. Solat pun kita ada tinggal, ya Rasulullah. Puasa pun aku belum buat, ya Rasulullah. Dan bagaimana dengan persoalan-persoalan lain? So, adakah nanti apabila dikumpulkan di padang mahsyar nanti, kita boleh menghadap Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi teramat sayang dan rindu kepada umatnya. So, mari kita sama-sama lagi satu lagi video untuk saya kongsikan dan sama-sama kita hayati. Boleh? Boleh ke? Alright, okay, last. Boleh, Alhamdulillah. Terima kasih atas responnya. Okay. Tapi kena betul-betul jiwai, kena betul-betul dengar apa yang ingin dikongsikan ini. Saya Muhammad Mukri bin Muhammad Musin. Saya bersekolah di Darul Fuqaha. Sekarang hafalan juzuk saya ialah 15 juzuk. Okay, mari kita sama-sama hayati kisah ini. Mari tuan-puan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, ketika itu baginda
tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, dan yang lainnya. Lalu kemudian baginda bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia." Baginda berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan." Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi, merekalah yang mulia itu." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia. Tapi ada lagi yang lainnya." Para sahabat terdiam, tuan-puan. Tertanya, siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasul?" Bayangkan tuan-puan, baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lain yang mulia." Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan tiba-tiba baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya, "Mengapa kau menangis ya Rasulullah?" Lalu bayangkan baginda mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berkata, "Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Merekalah umatku."
Siapa tuan anak-anak murid sekalian, Nabi SAW sedang menceritakan adalah berkaitan dengan diri kita sebagai umatnya, umat baginda Muhammad SAW, yang mana kita tidak pernah pun melihat wajahnya. Kita tidak pernah pun melihat susuk tubuhnya. Kita hanya berdasarkan kepada kepercayaan kita. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So itulah yang sebaik-baik model, sebaik-baik ikutan dan sebaik-baik orang manusia yang perlu kita letakkan dalam setiap tindakan kita mengingati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mungkin kita rasa tidak malu kalau kita meninggalkan perkara-perkara wajib dalam agama kita. Tetapi bayangkan apabila kita berhadapan dengan susuk tubuh itu, bagaimana yang kita nak jawab? Bagaimana kita nak letakkan muka kita? Dan bayangkan dalam keadaan hari ini, kita diberikan tanggungjawab untuk mengangkat bukan pedang, bukan perisai, bukan senjata, tetapi untuk mengangkat pen, kertas, laptop, handphone dan sebagainya untuk melaksanakan satu tuntutan itu, untuk menuntut ilmu. So adakah kita tergolong dalam golongan orang yang merdeka? Adakah kita dari segi mindanya terisi dengan ilmu pengetahuan? Itulah persoalan-persoalan penting yang perlu kita tanya, kita perlu muhasabah diri untuk sama-sama, bukan menyalahkan, untuk kita down lagi, tak. Untuk kita buat perubahan, untuk kita lakukan peningkatan, pembaharuan dan penambahbaikan ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Alright? So jadi, kalau ada apa-apa soalan sementara ni, boleh kita buka pengacara Nadia. Ya, cikgu. Kalau ada soalan ke? Okey. Majlis merakamkan ucapan terima kasih Belum kepada habis lagi. Encik Sahar. Kami memberi laluan untuk sesi soal jawab bersama penceramah kita pada hari ini. Rakan-rakan yang ingin mengajukan soalan, dipersilakan berbuat demikian sama ada melalui mikrofon ataupun ruangan chat. Ada tak? Tak ada? So saya buat, kalau tak ada saya buat penutup lah. Boleh Nadia? Pengacara. Oh, terus tak ada. Dia memang susah untuk ada soalan. Alright, so jadi saya nak buat kesimpulan, nak buat penutup dalam masa yang sangat pendek yang ada ni. So saya nak tutup dengan perkongsian yang akhir daripada kita berkaitan dengan itu. Biarlah mungkin tak dapat banyak, tetapi harap-harapnya dapatlah sedikit berkaitan dengan sesi perkongsian kita pada hari ini. Alright. Jadi bila kita cerita tentang Nabi Muhammad, so hari ini marilah kita mengambil, mudah-mudahan dengan keberkatan selawat kita, dengan tanda ingatan, rindu, kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW akan membantu untuk mengubah diri kita menjadi seorang Muslim, Muslimah yang lebih baik mengikut acuan Islam yang sebenarnya. Dan pada hari Jumaat ini marilah kita perbanyakkan selawat. Sesungguhnya antara hari yang paling baik adalah hari Jumaat. Maka perbanyakkan selawat ke atasku, sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Dan berselawatlah ke atasku, sesungguhnya selawatmu itu akan sampai kepadaku di mana jua kamu berada. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan serta ditinggikan baginya 10 darjat. Dan
sesungguhnya orang yang paling hampir kepadaku dari kalangan kamu pada hari kiamat, pada setiap tempat yang aku berada padanya, ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepada aku di dunia. So mungkin tak banyak yang kita boleh buat selain daripada kita bertaubat, kita perbaiki diri kita, kita memohon keampunan di atas kealpaan, kelalaian dan kesalahan atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Di samping istighfar, ini adalah salah satu amalan yang terbaik untuk kita buat supaya mudah-mudahan dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW membantu kita mengikut, mendapat roh semangat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok Nabi Yunus AS juga pernah berada dalam keadaan ujian. Dia baginda terlockdown di dalam perut paus, gelap dan sendirian. Dan ia mengisi hari-harinya bukan dengan kesedihan, bukan hanya dengan meratapi, bukan hanya dengan memberikan alasan-alasan dan sebagainya. Tetapi Nabi Yunus AS telah mengajar kepada kita yang telah dicatatkan dalam surah Al-Anbiya, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah termasuk di antara orang-orang yang berbuat salah. So ini adalah antara amalan yang mungkin bila kita berbanyakkan, kita perbaiki, maka hati kita akan kembali putih, suci, bersih dan menggalakkan perkara-perkara, menjadi magnet untuk mendapatkan perkara-perkara yang positif dan baik. Dan yang kedua, kalau kita boleh tengok, Allah SWT telah pun memberikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana cara nak bersabar? Orang-orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ini juga antara amalan yang boleh dibuat menjadikan kepada zikir kita kekuatan kita, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika orang mati saja, tetapi dalam apa keadaan, perasaan takut, kelaparan, kekurangan, kesusahan dan sebagainya. Kerana telah disambung dalam ayat berikutnya, mereka itulah orang-orang yang dilimpahkan dengan pelbagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dan hidayah. Dan antara ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini yang disebut oleh pengetua tadi. Berdasarkan daripada intipati ayat ini, maknanya Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakan dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakan. Buatlah baik, maka kebaiklah penyudahnya. Buatlah jahat, maka tetap penyudahnya akan jahat. Sekiranya tidak sempat untuk bertaubat, maka berdoalah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah. Jika kami terlupa, atau kami salah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan bebanan berat, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kami. Dan sesungguhnya dunia ini adalah ujian. Alright? Allah tidak perlu menahan dari hamba-hamba yang beriman kecuali juga dengan ujian. So semua adalah berkaitan dengan ujian. So apakah pilihan dan keputusan kepada tindakan-tindakan kita? Itu yang penting. Kerana ramai orang yang gagal bukan kerana dia gagal, tetapi mereka terlalu mengikut cara orang lain, tapi tidak melihat bahawa cara ataupun kertas soalan ataupun ujian kita adalah sebenarnya berbeza-beza mengikut situasi keadaan kita yang sebenarnya. Seberat dan sehebat mana pun ujian dirasa, ianya tidak akan melebihi keupayaan diri kita, dan biarlah ujian itu seberat kapal, maka yakinlah adakah kau lupa bahawa kita pernah berkuasa. Nikmat Allah adalah sebesar lautan. Rajin itu adalah ubat, malas itu adalah racun. Orang yang rajin berusaha dan orang yang malas mengeluh. Rajin itu punca kejayaan, malas itu punca kegagalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.
Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Tuan Penceramah kita di atas perkongsiannya yang penuh semangat pada hari ini. Diharap ceramah motivasi pada hari ini dapat memberi suntikan semangat untuk para pelajar bagi meneruskan sesi PDPR akan datang. Para hadirin yang dihormati, suka saya ingin berkongsi satu hadis yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Dalam erti kata lain, Allah akan memudahkan jalan kita untuk ke syurga sekiranya kita bersungguh-sungguh mencari ilmu dan mengharungi segala cabaran dan onak duri. Wahai rakan-rakan yang dikasihi sekalian, ingat, minda yang merdeka adalah minda yang dahagakan ilmu pengetahuan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama istiqamah berusaha bersungguh-sungguh mengejar ilmu yang hakiki. Di samping itu, menuntut ilmu juga merupakan antara jihad yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya secara PDPR, saya yakin kita pasti mampu berjaya, insya-Allah. Para guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kita telah pun berada di penghujung majlis. Pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling SMK Raja Abdullah, juga kepada para guru yang terlibat secara langsung untuk menjayakan majlis ini. Dan seterusnya, tahniah dan syabas kepada murid-murid yang dapat menghadiri ceramah motivasi pada hari ini. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid diingatkan supaya mengisi link kehadiran di ruangan chat. Kita boleh selawat sama-sama. Untuk penutup ni, jom kita selawat. Okey, jom selawat sama-sama insya-Allah. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. salam alaika. Okey, sekali lagi ya, sekali lagi. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasul, kau bawa cahaya menyinari alam buana. Bumi tangguh subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, meminta
Amin.